subjek ini ataupun bab ini kan selalunya lupa. Lupalah kerana ingatkan dia terlampau senang. Tapi akhirnya lupa macam mana. Terutamanya kalau pelajar yang menghadapi SPM kan, jangan kita lepaskan peluanglah untuk lupakan bab ini. Sebab kan dia akan tanya di paper 2dan juga di paper 1。所以说呢，这一科很多同学呢都会选择遗忘性，因为他觉得它太简单了，太简单了，就是好像说英文的 grammar 或者是国语的 grammar 罢了哦，好像做 grammar 这样子，n 啊 o 啊something like that 啦，所以这样子不对的哦，因为在 SPM 当中呢，这个题目呢的确不是这么简单的哦，所以你要小心处理啊。Walau bagaimanapun kan, walaupun dia macam senang kan, tapi di SPM selalunya pelajar masih belum dapat skor full mark dalam soalan ini. So hari ini kan kita bincang daripada mula sampai akhir lah, tengok macam mana penaklukan logik ataupun logical reasoning ini. Baiklah, pertama sekali kan, kita mesti mau tahu apa itu pernyataan ataupun statement lah. Okey, pernyataannya adalah ayat yang boleh ditentukan sama ada benar ataupun palsu. Okay, can be, okay, it's the sentence that is either true or false. 所以说呢，一个句子当中能够确定它对还是错的，才叫 statement 啊。不能够确定它对还是错的话，就不是 statement 哦。contohnya A, okay, x plus 2 equal to 7. B, 3 plus 2 equal to 7. A bukan statement, bukan pernyataan sebab kita tidak tahu apa nilai X itu. Tapi 3 campur 2 sama dengan 7 merupakan statement. Okay, bukan statement lah. Sebab 3 campur dengan 2 sama dengan 5, bukan 7. Itu adalah pernyataan palsu, jadi dia adalah statement lah. Kemudian kita kena tahulah apa itu makna semua dan makna sebahagian. Kalau English is all and some. Contohnya kan, contohnya kalau triangle has 3 sides. Dia katakan segitiga ini ada 3 side， 就是说它的三角形有3个边。Kita simpan O ataupun simpan sum. Itulah jawapannya O lah. Kita kena tahu juga. Kemudian next yaitu kita gunakan penafian atau negation not or. Not or no. Okay, kemudian kita gunakan compound statement N and O. Itulah kebanyakan di sini. Ada orang masuk nanti ya. Kebanyakan ada di sini. Sekarang kan kita selesaikan dahulu soalan-soalan yang senang. Ini ya. Oke, contohnya 5 ialah nombor bertanda. 5 is the prime number. This is the true statement. Sebab 5 memang prime number. Kalau dia katakan 6 is the nombor pertanda, this is false statement. Sekarang A. Kita just bincang dengan cepat lah. 13 adalah nombor gelap. This is false statement lah. Pernyataan palsu. Saya tulis ringkas sajalah. Faktorkan X kuasa 2 campur 5X campur 6. Adakah dia statement kelas? Adakah dia statement? Dia not a statement. Maksudnya dia bukan statement. Langsung tidak dapat tentukan dia betul ataupun salah. Kemudian 5PQ campur 3PQ sama dengan 8PQ. Betulkah? This is true statement lah. 4K kuasa 2 campur 3K sama dengan 3K. Ini is not a statement.
Sebab dia langsung tidak boleh tentukan sama ada dia statement ataupun tidak. Berapakah? Okey. Berapakah bilangan sisi bagi semua pentagon? Adakah dia macam ada jawapan betul ataupun tidakkah? So, not a statement. Semua sisi 4 mempunyai 4 penjuru. Ngamkah? Bukan Okey. Bukan semua ada 4 penjuru. Kalau segi 4 tepat, ada 1, 2. Memang bukan 4 penjuru, Pak. 2 penjuru sahaja, Pak. So, this is fourth statement. Fourth statement. Okey. 1, 2, 4 bagi dengan 4 betul. This is true statement. Saya rasa kita fahamkan kan? Untuk ini kita mesti membezakan antara statement ataupun bukan statement. Kemudian tengok Number 2, complete each other of following statement using qualified or and some. Maksud dia kan kita mesti mau simpan sesuatu supaya dia menjadi true statement, supaya dia menjadi betul lah. Segitiga mempunyai 3 sisi. So, kita simpan O. Semua, sekarang gunakan PM. Semua segitiga mempunyai 3 sisi. Betul? B. Nombor ganjil boleh dibahagi tepat dengan 5. Adakah? Semua nombor ganjil kah? Ataupun sebahagian? Kita mesti menggunakan, kita tahulah, gunakan perkiraan. Kandaan 12 boleh dibahagi dengan 3. Adakah semua boleh dibahagi dengan 3? Yes, semua. Ini kan kita memang kena tahu betul lah tentang kandaan kah, faktor kah. Mesti kita faham betul-betul lah. Faktor bagi 3 ialah faktor bagi 6. Betul kah? Yes, semua. Kubus mempunyai 6 permukaan. Betulkah? Ya, semua. Kalau bukan 6 permukaan itu bukan kubus lah. Semua sudut tirus kurang dari 60. Betulkah? No, sebahagian sahaja. Kalau 60 itu diganti dengan 90, baru dia semualah. Polygon mempunyai sisi yang sama panjang. Bukan. Only the regular polygon ada sisi yang sama, bukan semua. Tukarkan nilai kebenaran bagi penyertaan berikut menggunakan bukan ataupun tidak. Sekarang kan ini masih basic jadi belum masuk yang SPM punya soalan tapi kita kena ada basic juga lah. Change the true value. Maksudnya kan 15 ialah nombor ganjil kalau dia adalah betul kan. This is the true statement. Kita boleh salahkan statement itu, simpan 15. Kalau 15 bukan satu nombor ganjil, dia menjadi false statement sudah. Maksudnya kan kalau soalan dalam SPM menanyakan kita bahawa macam mana itu false statement kan, pengiraan yang salah boleh ditukarkan menjadi true statement. Jadi cara yang paling baik ataupun cara yang paling mudah digunakan ialah kita simpan bukan di dalam ayat tersebut. Contohnya, semua nombor pertama ialah nombor genap. Jadi ini bukan kan. Jadi cara kita jawab not all. Kalau in English, not all prime number. Even number. Kita campurkan not all saja. Kalau bahasa Melayu, bukan semua. Kita tambahkan di sini. Bukan semua nombor pertama ialah nombor genap. 110 mempunyai satu subset. Jadi bukan macam mana kita tuliskan ini kalau dia ini 110 mempunyai subset. Kita tulis pakai 110 tidak mempunyai tidak mempunyai subset. Has no one subset. Hexagon mempunyai 6 sisi. Jadi hexagon tidak mempunyai 6 sisi. Hexagon have no
6 side. Okay. Kalaupun kita in English kita tulis pakai hexagon do not have 6 sides. Kalau ni 23 campur 12 sama dengan 35, dia true statement kan? Kita terpaksa tulis sebagai ini. 56 ialah gandaan bagi 7. Kalau kita tukarkan menjadikan dia 56 bukan gandaan 7. Okay. Kalau in English is 57 is not a multiple of 7. Kita kena tahulah. Inilah. Baiklah. Sekarang kan. Sekarang kita tengok satu nokta lagi, iaitu gunakan N dan gunakan O kan. Kalau gunakan N dengan O kan, kita kena tahu sesuatu. Kita kena tahu sesuatu lah. Iaitu O ini mesti satu benar, satu lagi tidak benar, dia masih benar itu. Maksudnya antaranya, kalau ada satu pernyataan yang benar, dia akan jadi benar. N ini mesti kalau salah satu benar, salah satu palsu ataupun salah, dia akan jadi salah. Maksudnya kan, N ini mesti mau semua betul, lalu dia jadi betul. Itulah kita kena gunakan N. So, tengok yang seterusnya. 5 kurang daripada 4 ataupun negatif 3 kurang daripada negatif 4. So, betulkah? Kedua-dua pun salah. So, this is palsu. Tengok, ini salah, ini pun salah. Dia akan menjadi palsu. B. 24 adalah gandaan sepunya bagi 3 dan 4. Okey, tengok tan. Maksudnya 24 ini boleh dibagi dengan 3 kah? Boleh kan? 38 is 24. 4 ini boleh dibagi dengan 24 kah? 4, 6, 24. So, both is true. So, this is the betul, benar. Maksudnya, mesti mau kedua-dua benar, lalu dia benar. 3A campur 4A sama dengan 7, A is correct. 3A darab dengan 4A sama dengan salah. 12A kuasa 2. So, N. This is false. Salah. Sebab mesti mau kedua-dua betul, lalu dia betul. Pentagon have 5 sides and 5 vertices. Maksudnya 3 sisi dan 5 sisi dan 5 kucu. Betulkah? Yes, is correct. Mesti semua 5 kan, baru dipanggil pentagon. Okay. Sin 60 sama dengan ini. Wow. Cos 60 sama dengan ini. Okay, macam ini salah. Sin 30 sama dengan ini betul. So, salah satu betul. Atau ini dia akan menjadi true. 12 boleh dibagi tepat dengan 2 dan 5. Sorry. Dan salah satu salah is false. 3 ialah faktor bagi 9. Atau PQ sama dengan ini. Ini salah. Tapi ini betul. Kalau atau ini salah satu betul, dia menjadi betul. True. Baiklah, sekarang tibanya masa kan kita kena tahu sesuatu yang mungkin akan ditanyakan di SPM. Sebab kan ini banyak dia keluar di SPM. Enti jadi dan akibat. Maksudnya mesti ada satu penyebab dan ada satu akibat. So kita tengok Jika A mempunyai 8 subset, maka NA is equal to 3. Apa yang penyebab dia? Penyebab dia selalunya depan ada jika. Itu penyebab dia lah. So, this is
Okay, set A has 8 subset. Itulah penyebab dia lah. Okay, dia punya akibat. And then n bilangan elemen, bilangan unsur dalam A adalah sama dengan 3. Selalunya kita jawab macam ni is okay. Jadi jawapan untuk seterusnya B, penyebab dia Y lebih besar dari 3, akibat dia Y lebih besar daripada 5. C. Jika X ialah kandang bagi 10, maka X ialah kandang bagi 5. Jadi penyebab dia X ialah kandaan bagi 10. Kemudian, ini penyebab dia X ialah kandaan bagi 5. Next, jika set P sama dengan set Q, maka bilangan unsur dalam P sama dengan bilangan unsur dalam Q. So, okay, ini senang. Set P is equal to set Q. So, NP is equal to NQ. Tiada masalah. Jika A ialah subset kepada B, maka A silang dengan B sama dengan A. So, dia punya menjadi ini dan akibat ini. Saya rasa kita semua faham tentang ini kan? Okay, next step 2 implication of the following. Kalau dia dua implication ini mesti ada sesuatu yang kalau dia terbalikkan dia masih betul, lalu kita boleh gunakan if and only if ataupun jika dan hanya jika. Sekarang kan mula dari bahagian ini belajar macam dia senang jadi salah. Sebab kan dia tidak begitu sure tentang ini. Saya ulangi ya. Okay. Kalau kita jumpa sesuatu yang ada jika dan hanya jika ataupun if and only if, kita mesti mau make sure ini dengan ini kita terbalikkan. Contohnya implication 1. Okay, jika X lebih besar dari Y, maka X tolak Y lebih besar dari kosong. Ini implication of first implication point. Okay, 1 Second, jika X tolak Y sama lebih besar dari kosong, maka X lebih besar dari Y. Jadi, mesti kedua-dua is true. Baru boleh kita gunakan if and only if. 来，我也解释一下这个很长的学生都会出错就特别呢就是这个题目，你要发现这个前面就好像 x 大过 y if and only if x 减 y 等于0大过0kan，他们的balik之后呢还是会对的，我们才能够 sure 我们用 if and only if。如果他们的 balik 之后呢不能够对的话呢就不能够使用 if and only if 啦。但是这个练习当中呢，它还是给我们暂时学习的时候呢，还不是很多问题的但是呢，很多不可否认在学生呢在考试的时候呢，他遇到这样的题目的时候呢，他竟然会忘记tidak dinafikan bahwa belajar kan dia masa dia temui soalan jenis ini kan, kebanyakan dia lupa macam mana buat. Oke, sekarang kan cikgu berikan masa selama 2 minit apun tidak payah 1 minit saja kita buat dalam kita punya fikiran tidak payah tulis, coba kita buat dalam fikiran kita tidak payah tulis untuk soalan ini ketika 3 soalan ya. Baiklah kita teruskan macam mana kita tuliskan 2 implikasi daripada ayat tersebut. Jadi jika X campur 5 sama dengan 12 maka X sama dengan 7. Okay, this is correct. And then, jika X sama dengan 7, maka X campur 5 sama dengan 12. Jangan kita pergi selesaikan dia, tidak payah ini. So, in English, if sum of the interior angle
of a polygon is 336, then polygon is quadrilateral. Kalau kita terbalikkan untuk case ini, kita tuliskan if the polygon is quadrilateral, then the sum of the interior angles of the polygon is 360. Jadi untuk ini, implikasi yang pertama ialah jika set B sama dengan set kosong, maka bilangan unsur dalam B sama dengan kosong. Adapun kita tuliskan terbalik, jika unsur dalam B sama dengan kosong, maka set B ini merupakan set kosong. Jadi kan kita mesti memahirkan diri dalam memahami macam itu faktor kah, apa itu gandaan kah, prime number kah, prime factor kah, set kah, sisi kah, kemudian sudut interior kah. Basic knowledge dalam matematik ini kita kena tahu semua. Baru kita boleh kuasai bab ini dengan baiklah. Okey, sekarang tibanya masa. Inilah yang belajar selalu salah juga. Okey, aksas songsangan kontrapositif. Maksudnya kan converse, inverse, and contrapositif bagi statement tersebut. Macam tadi kan, kalau kita terbalikkan kita punya N jadi dengan akibat itu kan, mungkin salah, mungkin menjadi salah. Ini akan menyebabkan itu dia punya converse menjadi salah, ataupun songsangan menjadi salah. Contohnya, jika suatu sisi 4 ialah 4 segi tepat, maka yang mempunyai 2 pasang sisi yang selari. Benar? This is benar. Jika sesuatu sisi 4 mempunyai 2 pasang sisi yang selari, maka ia adalah segi 4 tepat palsu. Kenapa? Sebab tali segi 4 tepat ini kan, memang dia ada 2 yang selari. Memang betul. Tapi kalau kita katakan dia ada 2 pasang sisi yang selari ini, mungkin dia segi 4 selari pun ada 2 pasang sisi yang selari. Segi 4 tepat pun ada 2 pasang yang selari. Segi 4 saja pun ada 2 sisi yang selari, 2 pasang sisi yang selari. Jadi kan, kalau kita maksimal fixkan menjadi segi 4 tepat ini, dia menjadi palsu. Maksudnya, kita tidak boleh terbalikkan dia punya benar. Songsangannya menjadi palsu. Jika suatu sisi bukan segi 4 tepat, maka ia tidak mempunyai 2 pasangan sisi yang selari, palsu juga. Jika suatu sisi 4 tidak mempunyai 2 pasang sisi yang selari, maka ia bukan segi 4 tepat, betul. Jika suatu sisi 4 tidak mempunyai 2 pasang sisi yang selari, maka ia bukan segi 4 tepat, enggaklah. Kalau tidak selari, contohnya trapezium kan, ini satu saja pasang. Jadi dia benarlah. Sekarang kan, belajar kan mungkin kan dia keliru. Kalau soalan tanya mau kita tulis aksas ataupun converse, kalau mau kita tulis songsangan inverse macam mana? Jadi kontrapositif ataupun kontrapositif ini macam mana? Ini kita kena belajar sekarang. Ini soalan 7 ini. Kita coba. Jika P sama dengan 3, maka P campur dengan 10 sama dengan 13 benar. Jadi kita punya converse macam mana? Converse dia maksudnya kita terbalikkan lah. Jika P campur dengan 10 sama dengan 13. Maka P sama dengan 3. Kita terbalikkan. Akankah dia akan jadi benar? Yes, this is correct. Benar. Walaupun kita terbalikkan dia masih benar, kita kena tulis benar lah. Songsangan dia, maksud dia
Jika kita songsangkan ayat ini, jika P bukan sama dengan 3, maka P campur dengan 10 bukan sama dengan 13. Benarkah? Dia masih akan jadi benar. Maksudnya kita songsangkan dia masih benar. Kontra positif dia, kita kena tulis jika P campur dengan 10 bukan sama dengan 13, maka P bukan sama dengan 3. Dia masih benar. Dia masih benar, Maksudnya kan, belajar kan, kalau dia temui soalan ini, mungkin dia akan hang di sini. Kita lupa macam mana tulis ketiga-tiga fakta inilah. Cuba lagi ya. Bolehkah kita cubakan untuk soalan ini for 1 minit? Kita cubakan dalam fikiran kita. 你们试下这题哦。这个题目呢是很长的，学生都会错的哦。你们 try 下这题啊，在你们的思维当中。baiklah, kita cuba. Sekarang kan, jika X lebih besar daripada 5 plus, maka X lebih besar dari 12. Benar kan? Lebih besar dari 15, contohnya 16. Mesti dia 16 ini lebih besar dari 12 kan? This is correct. Tapi kan, kalau kita tukarkan tipenya, depan belakang kan, kita akan macam ini. If X more than 12, then X more than 15. Hai, macam something wrong kan? 13 is more than 12. Tapi adakah 13 is more than 15? Ini menjadi salah. Menjadi salah is false. Sekarang kan belajar mungkin stuck untuk soalan seterusnya. Songsangan. Macam mana kita songsangkan? Tadi kan kalau sama dengan 3, X sama dengan macam 3 campur 10 lah macam ni kan. Macam something lah nanti ya. Macam mana 10 campur macam 13 ni kan. Kita masih songsangkan, kita masih boleh kasih ini kan, bukan sama dengan kan. Sekarang kita songsangkan. Kita songsangkan ini. Macam mana kita tuliskan songsangan ini? Guna ini ya. If X terbalikkan dia punya. Sebab dia lebih besar dari 16, maksudnya dia punya terbalik adalah lebih kecil dan sama dengan 15. Then X is less than 12. Sekarang betulkah? Betulkah? Sesuatu yang kurang dari 15, adakah dia mesti kurang daripada 13? This is false. Kontra positif dia, maksud dia kita terbalikkan. If X is less than 12, then X is less than 15. Betulkah? Dia lebih kecil daripada 12 dan ataupun sama dengan 12 ataupun lebih kecil dari 15, dia mesti sama dengan ataupun kurang daripada 15. Betulkah? Ini yang menjadi betul, false, true. Kita harap kalau SPM tahun ini keluar ini kan, jangan kita salah lagi. 所以我们小心哦，拿来到你们今年的 SPM 还是明年的 SPM 也好，你们出了这个题目的时候，你们不要再错啊。kita trykan soalan C untuk 1 minit. Kelas, macam mana? Sekarang kan ini kita terbalikkan coba. Jika dua sudut adalah congruent. Kita masih ingat ke apa itu congruent? Maka
dua sudut adalah sama. Sekarang kan kita tengok ilmu pengetahuan matematik kita mesti mau luas. Konkret adalah macam ni. Contohnya, kalau sudut ini dengan sudut ini adalah kongruent, so jadi dia benar lah. Kalau kita terbalikkan dia, adakah dia benar? Ya, this is benar. Okey kelas, macam mana kita tuliskan ayat ini? Jika dua sudut adalah sama, maka mereka adalah kongruent. Gunakan songsangan. Kita mau songsangkan dia. Kita kena tulis jika dua sudut adalah tidak sama. Gunakan negation tadi kan, tidak sama. Sebab dia mau songsangkan. Maka mereka adalah tidak kongruent. So, kalau kita tukar macam ini, kalau kita sudah tukar macam ini, adakah menjadi benar ataupun palsu? So, the answer is benar juga. Kalau dia tidak kongruent, tidak sama, memang dia tidak kongruent lah. Okey, sekarang kita cuba terbalikkan. Jika dua sudut, kita gunakan kontrapositif, adalah tidak kongruent, okey, adalah tidak kongruent, maka dua sudut adalah tidak sama. This is true also, benar also. Baiklah, cikgu harapkan kita boleh faham. Okey, sebabkan kita tengok berikan panjang. Jadi kan inginkan dia berikan sesuatu untuk kita kan, supaya kita faham betul lah. Sekarang cuba try kan soalan D dan juga soalan E ya. OK， 我们 try 一下，老师给1分钟哦，你们 try 一下soalan D 跟soalan E 啊。Baiklah，什么答案呢？这个也是有点奇怪的哦。OK，if the x is the multiple of 8, okay, then it's a multiple of 4. It's true. Multiple of 8 is no 8, 16, 24. 32, 30, 8 是38, 5 是40, 8 是48. This is something like that. Multiple of 4 is 4, and then 8, 12, and then 16, 20, 24, 28, 32, and something. Sekarang kan, kalau kita tukarkan dia punya depan belakang, like this. If x is a multiple of 4, then, okay, it is a multiple of 8. Betulkah? Kalau dia adalah multiple bagi 4, adakah dia semestinya multiple untuk 8? Tengok, 4 ini wujud di sini, tak wujud di sini. 12 di sini, wujud di sini, tak wujud di sini. So, this is the false. False, okay? Songsangan dia, itulah kan, gunakan tidak ataupun bukan. Jika okay, if x is not a multiple,
of 8, then it is not a multiple of 4. This is the true statement. Sebab dia bukan 8, memanglah dia bukan 4. And the lastly, contrapositive, if X is not a multiple of 4, then it is not a multiple of 8. This is also the true statement. Okay, akhir sekali. Kita tengok. Jika hasil tambah sudut bagi sudut dalaman sebuah poligon ialah 180, maka poligon itu adalah segitiga. So, kita tulis jika poligon itu adalah segitiga, so maka hasil tambah sudut dalaman poligon itu ialah 180 darjah. This is benar. Maksudnya kita terbalikkan, dia akan jadi benar lah. Okey, saya tidak tulis sebab dia panjang. Jawapan ini, jika hasil tambah bagi sudut dalaman sebuah poligon bukan 180 darjah, maka poligon itu bukan segitiga. Benar juga. Okey. Kemudian yang terakhir, jika poligon itu bukan segitiga, maka hasil tambah bagi sudut dalaman poligon itu bukan 180 darjah pun akan jadi benar. Okey, cikgu harapkan kita fahamkan apa itu maksud aksas, converse, songsangan, inverse, dan kontrapositif. Kalau dalam SPM tahun ini ada keluar ini, jangan kita salah lagi. Dan kita tiada alasan untuk tidak dapat full mark lah. Okey, kita teruskan lah. Hujah. Teruskan hujah. Okey, hujah ini kan pun ramai juga yang keliru ataupun tidak sure jawapannya. 这个 agreement 这个部分呢，很多同学可能到了Form 5都还是不懂怎么写。的确是有一点困难但是又不能够讲它太困难，因为它的确都还可以明白的。它是属于一种分析类的一个题目分析类的题目jadi kan hujah ini macam kita buat kesimpulan ataupun hasil daripada analisis. So for example, premise 1 semua nombor bertanda ialah nombor ganjil. Satu perkiraan pertama. 7 ialah nombor bertanda. Jadi kesimpulan dia 7 adalah nombor ganjil lah. Hujah ini sah, tapi tidak munasabah kerana premise 1 tidak benar. Walaupun hujah ini kan kesimpulan dia is correct, tapi kan keseluruhan dia masih tidak begitu correct kerana 2 juga adalah prime factor, adalah prime number. 2 bukan ganjil. Sebab ini yang salah. Ingatkan kita trykan maksud dia kan kita buatkan kesimpulan kesimpulan daripada 2 ayat itu. Kita cuba A dengan B. Kita cuba A dengan B tapi selalunya kan perkataan ini hujah ini sah tapi tidak munasabah ni selalunya dia kurang keluar dalam SPM lah. Tapi kita belajar juga lah. Cikgu berikan 2 minit. Kita trykan soalan ini. Baiklah kelas, macam mana soalan ini? Okey kan?
Jika X lebih besar dari 4, maka 2X lebih besar dari 8. So, premise 2, X lebih besar daripada 4. So, conclusion bagi kita ialah 2X lebih besar daripada 4. Hujan ini sah kah? Hujan ini sah. Okay. Munasabah kah? Munasabah juga. Sebab kedua-dua premis adalah benar. Okay, second. Jika X ialah faktor bagi 8, maka X ialah faktor bagi 2. Macam tadi kan. Faktor bagi 8 kita listkan. 8 ini boleh dibagi dengan 1, boleh dibagi dengan 2, boleh dibagi dengan 4, dan boleh dibagi dengan 8. Faktor bagi 2 hanya 1 dan 2. Jika faktor itu ialah 8, bagi 8, maka dia mesti faktor bagi 2. Okey, kesimpulan X bukan faktor bagi 8. Jadi, X bukan faktor bagi 8, maksud dia X bukan faktor bagi 2 lah. So, adakah ini munasabah? Adakah dia munasabah? Dan sah? Okey, dia benar. Hujan ini sah. Ini sah. Tapi tidak munasabah. Apa sebab tidak munasabah? Sebab saya sudah listkan faktor bagi 8 untuk ini. Faktor bagi 8 untuk dia kan. Jadi, adakah semua faktor bagi 8 merupakan faktor bagi 2? Tidak. 4 ini dan 8 ini, dia merupakan faktor bagi 8, tapi bukan faktor bagi 2. Jadi, yang premise 1 sudah tidak munasabah lah. Okey. Teruskanlah. Kita try C dan D. Kita try C dan D ya. Okay, we see the answer. Premise 1, no. Premise 2, A intercept with B is an empty set, and the conclusion is okay. The number of A united with the set B is equal to the number of A plus with the number of B. So, inilah yang macam susah kan, pelajar mungkin tidak faham macam mana tuliskan dia. Jadi, kalau kamu langsung tidak faham dengan soalan dan kamu dapati premis 2 dengan kesimpulan ada berkaitan, kamu tulis dengan gabungkan 2 ayat saja. If A, okay, intercept with B is the empty set, then kita buat macam ni. Kita gabungkan adalah premis 2 dengan kesimpulan supaya membentuk premis 1. Okay, this is dia memang sah. Dia memang sah dan munasabah lah. Number 2. Semua O's isosacred triangle have 3 equal sides. Ingatkan ini ya. Isosacred triangle is mean 等腰三角形哦. Adakah dia mesti ada 3 sisi yang sama panjang? Ini sudah salah. Tapi kan terpaksa kita buat juga sebab ini logical reasoning. Triangle ABC has the 3 equal sides. Sekarang kan sudah dia kasih O ini, terpaksa juga kita tulis ABC. No, not ABC. Kalau tulis ABC salah. ABC adalah makanan atau minuman. Triangle ABC, okay, is isosacred triangle. So kita boleh buat kesimpulan triangle ABC has 3 equal sides. Tapi ini masih sah, tapi tidak munasabah. Sebab ayat yang pertama ini sudah salah. Ingat
Okey, kita cuba last. Try the last. Baiklah, untuk yang terakhir, jika X merupakan unsur kepada 12, 14 dan 16, maka X ialah nombor genap. Okey. Premise 2, X bukan nombor genap. So, conclusion, X bukan unsur kepada 12, 14 dan 16. This is sah dan munasabah sebab kedua-dua tiada masalah. Baiklah, cikgu harapkan kita boleh faham. Dan lastly, kita tengoklah induktif. Ini induktif ini belajar lagi keliru. Contoh, meja di perpustakaan berwarna perang, meja di bilik muzik berwarna belang. Jadi nampaknya kan semua meja di sekolah ini berwarna perang. Maksudnya dia just give a conclusion by something, dia ada berkaitan lah. Okay, hujan ini lemah kerana walaupun premis bertambah benar, tapi kesimpulannya mungkin palsu lah kan. Dia di berbukas tahun saja kan dan bilik muzik yang berwarna perang kan, tapi tidak boleh buktikan meja di bilik taja kah, meja di bilik guru kah, meja di pengetua kah kan, tidak make sure lah kan. Tapi kan saya rasakan untuk ini di SPM lah saya rasa tiada lah. For sekarang kan kita tidak payah buat inilah. Kita buatkan premis pertama, premis kedua dengan kesimpulan saja cukup. Okey, kita try ya. Kita trykan ABC. Cikgu kasih 3 minit. Baiklah, macam mana tentang soalan ni? Macam susah sikit kan? Yang pertama, premis 1, 10 boleh dibagi tepat dengan 10, 20 boleh dibagi tepat dengan 10. Nah, apa itu 10 dengan 20? Dia merupakan gandaan bagi 10. Jadi, kesimpulan dia ialah semua gandaan 10 boleh dibagikan tepat dengan 10. Okey ya. 5 ialah satu nombor bertanah, 23 ialah satu nombor bertanah. Jadi kesimpulan dia 5 this is nombor ganjil kan, even number, ini odd number. 23 also the nombor ganjil. Jadi kita boleh gerakan semua nombor ganjil ialah nombor bertanah. Tapi kan secara keseluruhan dia tidak semestinya kesimpulan ini betul lah. Macam ini kesimpulan dia betul. Sebab semua gandaan memang boleh dibagi tepat dengan 10 kan. Tapi kalau untuk kes ini, walaupun kita terpaksa tulis macam ini, semua nombor ganjil ialah nombor bertanah, tapi adakah this is correct? Adakah this is correct? Correct kah? Tidak correct. Salah. This is palsu. Kita terpaksa buatkan kesimpulan ini mengikut pada ayat dia. Tapi mungkin kesimpulan dia adalah palsu. Contohnya, Cikgu Ahmad membawa kereta berwarna biru, Cikgu Siti membawa kereta warna biru. Semua guru di sekolah ini membawa kereta berwarna biru. Walaupun kita terpaksa membuat kesimpulan berdasarkan
hujah induktif ini. Tapi kesimpulan this adalah palsu sebab tidak semestinya semua guru, mungkin pengetua dia pakai kereta yang mewah, hitam, putih, tidak semestinya. So, kita try terakhir D dan E. Maksudnya, premis induktif ini dia tidak melibatkan if dan then, tidak melibatkan jika dan maka itu. Kita hanya berdasarkan nombor-nombor yang dikasih kepada premis pertama dan premis kedua kan kita membuat kesimpulan. OK， 这最后两题该怎么做啊？ Macam mana kita selesaikan soalan yang terakhir dua ni? OK, 304 dengan 58 merupakan pecahan wajar. Kita kena tahulah apa itu pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Kalau pecahan wajar kan, penyebut dia selalu lebih besar daripada atas dia lah kan. Kalau pecahan tak wajar, yang besar di atas, yang kecil di bawah. Sekarang kan, boleh dikatakan semua pecahan wajar kurang daripada 1. Ini merupakan kesimpulan yang benar. Sebab premis 1 dengan premis 2 pun okey juga. Lastly, premis sin 30 bernilai positif, sin 120 darjah bernilai positif. Kita boleh dikatakan semua sin theta bernilai positif. Adakah dia betul? Okey, kesimpulan ini palsu sebab sin quotient 1, quotient 2, quotient 3, quotient 4. Okey, quotient 1 and 2 sin adalah positif, tapi quotient 3 contohnya sin 300, 300 quotient 4 contohnya sin ke 190, kedua-dua bernilai negatif. This is palsu. Baiklah, lebih kurangkan bab ini, dia punya basic sampai inilah. Tapi kita nampakkan sampai yang tulis agreement, tulis macam converse songsangan dengan tulis hujah, tulis premise 1, premise 2, kesimpulan, dan juga akhir dia this is the kesimpulan induktif ini, nampaknya tidak begitu senang. Kan? Sekarang kita teruskan tentang soalan SPM. Kita tengok macam mana, sejauh mana kita boleh jawab. Okey, saya try satu soalan and then kemudian saya berikan masa untuk kita try soalan yang kedua. Contohnya, this is SPM clone. Soalan clone SPM 213. Tentukan aksas dia adalah benar ataupun tidak. Sekarang, aksas kan masih ingat kan? Converse. Tadi kita sudah belajarkan. Tengok soalan SPM kan selalu dia keluar macam ni. Jika X kurang dari 5, maka X kurang dari 8. This is benar. Sesuatu yang kurang dari 5, mesti dia kurang dari 8. Tapi kan, kalau kita tukarkan di punya depan belakang, okay, if X is less than 8, then X is less than 5. Adakah dia benar ataupun palsu? This is false. Kita terbalikkan dia, didapati sesuatu yang kurang dari 8, mungkin 6, mungkin 7, dan kedua-duanya lebih besar dari 5. Jadi, ini adalah salah. Kita tengok If the y is equal to mx plus 8 is a linear equation and 3 is the gradient of the straight line. Sekarang kan dikatakan y sama dengan mx campur 8 ialah bersama linear, maka m ialah keculunan. So, sekarang kan apakah premis 2 yang boleh kita jawab untuk soalan ini? Okey, kita boleh jawab y sama dengan 3x campur 8. Okay, is a linear equation. Tidak senang untuk jawabkan soalan ini. Sebab kan y 3 itu ada keculunan sebab
Sekarang kan kita tengok kesimpulan dia. 3 itu mesti kita masukkan dalam M. So, y equal to 3x plus 8 is a linear equation. Sekarang kan, tadi kan ada satu kesimpulan induktif kan. Ada sesuatu yang dipanggil deduktif untuk soalan ni lah. Untuk soalan contoh deduktif ini saya tidak diberikan tadi kan. Sekarang kita tengok apakah itu soalan deduktif. Okay. If is given that the volume of the sphere is 2/3 pi r cubed, where the r is radius, make one conclusion by the deduction. Deduktif Okay, for the volume of the hemisphere, if the radius is 4 cm. Induktif itu susah kan, macam tadi kan. Deduktif itu saya kasih tahu kamu senang. Cara kita hanya gantikan dalam rumus sahaja. Contohnya adalah biasa pi r itu kita ganti dengan 4 sebab dia kasih tahu kan radius is 4 cm. So kita gantikan, kemudian kita tekankan calculator, kita akan dapat is 128/3 pi centimeter cube. Inilah jawapan. Ingatlah, deduction ini kita hanya ganti dalam formula sahaja. Senang. Okey, sekarang clone 14 untuk SPM. Cubakan untuk ini. Baiklah. Saya rasa kita pun fahamkan soalan ni. Kalau keluar dalam SPM tahun ni, kita ketawalah. Sebab semua kali terus mempunyai keculunan negatif. Dia memang statement, tapi isi palsu. Bukan? Sebab kerana kalau dia mau menjadi benar, macam mana? Kalau kan, walaupun kita tahu kan ini adalah pengiraan palsu, false statement, macam mana kita mau kasih betulkan dia? Kita tukarkan semua ini menjadi sebahagian. Okey, sekarang kan tuliskan excess bagi implikasi tersebut. Converse lagi ya. SPM kan macam dia selalu dia tulis converse ni. Dia mau kita tulis converse ni. Cuba kan? The answer is, kalau dia converse, maksudnya kita terbalikkan dia. Jika if x square equal to 9, then x equal to 3. Itu saja. Dia tidak suruh kita benar pun palsu lah, kita tuliskan saja. Baiklah, complete the compound statement in the answer by spacing the word using the O or N. Okay. And then lastly, kita tuliskan. Ini ingatlah kita gunakan O ataupun N. Yang bawah sekali, kita kena buat premise 2. Cubakan. Senang untuk dapatkan jawapan dia sebab dia mau inginkan true statement. 3 kuasa 3 sama dengan 27 sudah salah. 4 darab dengan 0, 0. Jadi terpaksa kita simpan O ataupun gunakan perkataan ataulah. Okay. Untuk ni, jika P ialah satu nombor genap, maka 2 darab dengan B ialah satu nombor genap juga. So, kesimpulan dia dibuat kata 6 adalah nombor genap. So, senang saja kita katakan 6 ialah nombor genap. Sebab dia katakan sesuatu yang dapat dengan sesuatu yang darab dengan P kan. Kalau P itu genap, dia akan jadi genap. So, 6 bisa nombor genap lah. Okey, sekarang ini induktif. This is induktif. Deduktif itu kita ganti dalam formula. Induktif ini kita mesti membuat satu kesimpulan dengan menggunakan ini. Kita tengok betul-betul. Ini kan, kita tengok bahagian yang sentiasa berubah. Bahagian yang sentiasa berubah ini kan, dia mesti diganti dengan 1, 2, 3, dan 4. Tapi tengok pada soalan ini, nampaknya ini memang 1. Okey. Tapi kan, nombor 2 ni, bukan jadi 2, dia menjadi 4 sudah. Ini pula, sepatutnya 3, tapi dia jadi 9. Ini sepatutnya 4, tapi dia jadi 16. Apa yang di sebalik nombor tersebut? Kamu mesti berfikir, kalau dia bukan main formula, dia mesti mainkan
kuasa 2 sempurna, perfect square. Nah, this is the perfect square. Kerana 1 kuasa 1 sama dengan 1, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 3 kuasa 2 sama dengan 9, dan 4 kuasa 2 sama dengan 16. Jadi, gantikan ini, okay, baiklah, gantikan ini kan, dia dengan menggunakan 3 darab dengan n square minus 1. Nah, itulah dia mau. Ini fix kan? Ini merupakan fix dan ini yang berubah ini kita kena ganti dengan 1, 2, 3, 4 ni. Kemudian kita mesti makasih tahu n sama dengan 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini adalah contoh-contoh soalan yang selalu ditanya di SPM lah. Number 3, cuba. Okay. Number 3 yang pertama dia clone SPM 15 kan. Dia mau kita nyatakan sama ada dia ada pernyataan ataupun bukan pernyataan, is the statement or not a statement. And then number 2 ni kita mau tuliskan dua implikasi daripada if and only if ini. Cubakanlah dalam masa. Baiklah kelas, saya rasa kita akan fahamkan. X campur 2 sama dengan 8 ni tidak mengandungi jawapan yang tertentu, so it's not a statement. Dia bukan satu pernyataan. Statement itu mesti sesuatu yang boleh ditentukan benar ataupun palsu. Sekarang ini senanglah kan. Implikasi pertama, kalau kita ada jika dan hanya jika kan, so kita hanya tuliskan if perimeter of square PQRS is 48, then okay, the side is 12 cm. Kemudian yang kedua, if the side of square PQRS is 12 cm, then the perimeter is 48 cm. Baiklah. Kalau soalan jenis implikasi pertama dengan kedua ni masih senang untuk kita detect. Sekarang kita tengok ini merupakan hujah induktif induktif. Semua segitiga sama sisi mempunyai tiga sisi yang sama panjang. ABC mempunyai tiga sisi yang sama panjang. Cuba kita tuliskan premise 2 untuk soalan ini. Baiklah, saya rasa kita fahamkan. ABC mempunyai tiga sisi yang sama panjang. Maksud dia, ABC dia akan ambil yang pertama. Mempunyai ABC ialah segi tiga sama sisi. Baru dapat kesimpulan ABC mempunyai tiga sisi yang sama panjang. Okey. Soalan ni sekali lagi this is deduction. Macam tadi kan, deduction itu kita hanya gantikan dalam dia. Okey, dikatakan sudut yang dicangkum oleh pusat sebuah poligon sekadar mempunyai n sisi ialah 360 darjah per n. Pas satu kesimpulan secara deduksi bagi sudut yang dicangkum sebuah pusat poligon sekadar ialah 6 sisi. Jadi kita hanya gantikan 6 sisi itu di dalam n. Jadi jawapannya is 60 degree. Okey. Kita tengok soalan keempat. Soalan keempat. Yang pertama, dia mau kita tentukan di clone SPM 16 and the 17 kehebat Jadi dia mau kita tentukan sama ada statement is true statement or the false statement. Cubakan Pelajar sekalian dapat jawapan sudah. Kalau macam ni, set kosong adalah subset kepada set EAT. Memang dia benar, this is benar. Sebab semua set kan, semestinya set kosong adalah satu subset daripada dia.
Dikatakan 5, subset 5 antara subset kepada 5, 7, 9 dan antara sama dengan 5, 7, 9. Oh, this is not. Okay, kalau ini diganti dengan subset 5, baru dia betul. So, this is the palsu. Okay, untuk soalan ini pula. Dia punya lolekan tidak cantik. Sekarang saya kasih lolekan itu supaya kamu faham lah. Mungkin dari segi scanning proses is not true, so lolekan itu tidak nampak sangat lah. Sekarang saya lolekan di sini. Baik, buat satu umum of induction. Induction. Kalau induction itu kan selalunya macam apalah, macam tadi kan, macam soalan ini induction. This is the induction lah. Cuba kita tuliskan satu kesimpulan umum untuk aruhan luas kawasan tidak berlolek ini. Sekarang kita tengok. Dikatakan sisi adalah 8 plus cm. Sekarang kan dia minta luas yang tidak berlolek. Maksudnya luas di luar lah kan. Kalau ni luas segi 4 itu merupakan 8 plus darab dengan 8 plus tolak dengan tolak dengan segitiga yang berlolek itu 8 plus darab dengan 8 plus. So saya sudah tekan calculator is 16 162 cm kuasa 2. Tapi kamu tengok saya sudah kasih tahu kan yang seperti yang soalan tadi, dia semestinya ada sesuatu yang boleh berubah-ubah ni. Contoh 1, 4, 9, 16 kan ni kan. Kamu tengok sekarang ada satu petak sini, kemudian ini ada 4 petak, ini ada 9 petak. Boleh kita fahamkan bahawa dia sedang berubah sesuatu macam tadi, yaitu n kuasa 2, di mana n itu ialah 1 kuasa 2 menjadi 1, ini merupakan 2 kuasa 2 jadi 4, dan ini merupakan 3 kuasa 2 menjadi 9. Okay, so kita kena tuliskan kesimpulan induksi ini dengan ini, dan diganti dengan 1, 2, dan 3, dan sebagainya. Seterusnya, hitungan luas permukaan kawasan tidak berlolek untuk colak ke-6. Colak ke-6 Cuba kan kita buatkan ini. Ini merupakan colak ke-6 ini merupakan ditaksi. Ditaksi ini senang sahaja kita gunakan 120 kuasa 2 dan diganti dengan n sama dengan 6. Jadi kita gantikan n kuasa 2 ini. Jadi jawapan dia merupakan berapa? Tekan calculator akan menjadi 5832 cm kuasa 2. Okey, teruskan number 5 Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar pun palsu. Angka bererti bagi 1582.131 ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is benar. Okay. Tuliskan access. Okay. Converse lagi. Kamu tengok tiap-tiap tahun pada SPM kan dia suka tanyakan converse. Jadi sekarang write down dia punya converse lah. Kalau converse tu memang senang kan. Okay, cikgu buatkan yang ke-5, kamu buatkan ke-6 dengan ke-7 lah, okay, boleh? Kita buatkan ke-6 lah, ke-7 dia tak. Ke-7 saya rasa saya tidak scan dengan complete lah. Saya buat yang ke-5, kemudian kita buat yang ke-6 lah. So,
converse ini maksudnya kita terbalikkan dia punya depan belakang saja. So, if the angle lays between the 690 and the 180, then the angle is obtuse angle. So, kita tulis pakai if the angle is an obtuse angle, then it lays between 90 degree and 180 degree. Contohnya macam ni lah. Kemudian C, tuliskan premis kedua melakukan hujah berikut. If x is the even number, then the x is divisible by 2. 23 is not the even number. Sekarang kan dikatakan x yang merupakan apakah yang boleh dibagi dengan 2 kan. So, sekarang kesimpulan adalah 23. So, kamu kena tulis 23, 23 is cannot. Is not. Cannot lah. Is not lah. Is not divisible by 2. Maksudnya 23 ni tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Jadi 23 is not an even number lah. So the last one. Berdasarkan based on the following information, make one conclusion by deduction. Deduction senang kan, kita ganti sahaja. For the surface area of the space between radius 6 cm. Kalau soalan jenis tahun ni kan, 18 ini memang senang lah. Untuk dapat markah pun tiada masalah. Kita ganti sahaja R square dengan R sampai 6 cm. Sebab deduction ingatlah mesti ganti induction ini. Induction yang susah lah. Induction macam ini. Ingatlah. Induction dia macam ini. Ada N ini. Dengan ada N ini. This is induction lah. And the deduction kita ganti ke dalam. Ingat betul-betul lah. Jangan kita lupa. Deduction ganti sahaja. So, 4 pi kita ganti dengan 6 square. So the answer is saya tekan calculator is 144 pi centimeter square. Baiklah. Sekarang for the lastly kita buatkan yang ke-6. Bolehkah yang ke-6 kita buatlah? Kita ulang sikitlah yang aksas songsang kontra positif lah. Kita ulangkan saja.